Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan teruskan pelajaran, iaitu pelajaran sirah. Pelajaran sirah hari ini kita akan membincangkan dan mempelajari berkenaan dengan tajuk yang baru, iaitu penentuan khalifah yang pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diurus oleh beberapa sahabat, jenazah Nabi telah diurus oleh kaum kerabat dan beberapa sahabat Nabi. Seterusnya, siapakah yang akan menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jom kita lihat sama-sama murid-murid. Okey. Peristiwa selepas kewafatan Nabi, berlakunya penentuan khalifah yang pertama. Sebelum itu kita sama-sama ketahui apa maksud khalifah. Apa maksud khalifah? Iaitu khalifah maksudnya adalah gelaran yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka pemimpin yang dilantik di kalangan umat Islam itu diberi gelaran sebagai khalifah. Gelaran kepada pemimpin Islam setelah kewafatan Nabi adalah khalifah. Dipanggil sebagai khalifah. Kalau di negara kita, kita panggil Perdana Menteri. Okey. Ada satu lagi panggilan pemimpin, iaitu disebut sebagai Khulafaur Rashidin. Murid-murid biasa tak dengar Khulafaur Rashidin. Apa maksud Khulafaur Rashidin? Jom kita lihat, iaitu gelaran ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan pemimpin khalifah, digelar sebagai Khulafaur Rashidin kepada 4 orang. Siapa 4 orang sahabat yang memegang jawatan sebagai khalifah selepas Rasulullah? Iaitu yang pertama, khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, khalifah yang kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Khalifah yang ketiga menggantikan Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Dan khalifah yang keempat yang menggantikan Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Keempat-empat sahabat ini digelar sebagai Khulafaur Rashidin, yang memegang jawatan sebagai pemimpin ataupun khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh jelas murid-murid? Itu maksud ataupun pengertian khalifah yang dipanggil dalam Islam. Pemimpin yang dipanggil dalam Islam iaitu khalifah. Seterusnya, cuba kita lihat bagaimana kronologi ataupun peristiwa berlakunya perlantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dalam Islam. Okey. Cuba kita lihat sejarah ataupun peristiwa itu. Pada ketika jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuruskan oleh para sahabat. Berapa orang yang mengurus jenazah Rasulullah? Iaitu lebih kurang 7 orang sebagaimana yang kita belajar sebelum ini. Ketika jenazah Rasulullah diurus oleh para sahabat, berlaku pertelingkahan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di mana? Di Balai Bani Sa'idah. Cuba ingat, tempat berlakunya pertelingkahan antara Ansar dan Muhajirin adalah di Balai Bani Sa'idah.
Apa pertelingkahan yang berlaku antara kaum Ansar dan Muhajirin itu? Iaitu bagi menentukan khalifah menggantikan Rasulullah. Bagi menentukan siapakah pemimpin selepas Rasulullah, siapakah pemimpin yang akan menggantikan tempat Rasulullah. Maka berlakunya pertelingkahan, perbincangan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Tempatnya adalah Bani Sa'idah. Kenapa? Bila berlakunya pertelingkahan tersebut, kenapa berlakunya pertelingkahan untuk menentukan siapakah pengganti Rasulullah itu? Kenapa? Jawabnya adalah kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan wasiat siapa yang bakal memimpin umat Islam. Itu sebab kenapa berlakunya pertelingkahan antara kaum Ansar dan Muhajirin untuk menentukan siapakah pengganti Rasulullah. Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan apa-apa wasiat siapakah yang akan bakal memimpin umat Islam selepas Rasulullah. Maka kaum Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah dari kalangan mereka sendiri menjadi khalifah. Kaum Ansar mencadangkan orang mereka sendiri di kalangan Ansar, iaitu Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Setelah itu, apa yang berlaku? Maka tindakan itu, perbincangan di kalangan kaum Ansar untuk melantik Sa'ad bin Ubadah itu, tindakan itu diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sekumpulan Muhajirin, dan mereka telah pergi ke balai Bani Sa'idah untuk menyelesaikan soal pelantikan khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diketahui oleh kaum Muhajirin, cuba ingat balik apa maksud kaum Ansar, iaitu orang yang tetap tinggal di Madinah, yang membantu orang Mekah mari ke Madinah. Muhajirin ini adalah orang yang berhijrah daripada Makkah. Orang asal daripada Makkah berhijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Jadi tindakan kaum Ansar untuk melantik Sa'ad bin Ubadah itu sebagai khalifah menggantikan Rasulullah diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sekumpulan sahabat di kalangan Muhajirin. Maka mereka pergi ke tempat berlakunya perbincangan untuk menyelesaikan pelantikan khalifah yang pertama itu di Bani Sa'idah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mencadangkan Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk dipilih sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar mengemukakan cadangan dua orang nama untuk dilantik sebagai khalifah yang pertama, iaitu sama ada Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua sahabat ini. Itu cadangan daripada Abu Bakar. Sebaliknya, Sayyidina Umar pula mencadangkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar cadang Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah yang pertama, tetapi Sayyidina Umar pula mencadangkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah. Kemudian bila dicadang Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka mereka, yakni semua muslimin yang berada di Bani Sa'idah itu, di kalangan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, bersetuju dengan cadangan Sayyidina Umar tersebut, dengan mengemukakan sebab-sebab untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah. Ada beberapa sebab yang diberikan hujah oleh Sayyidina Umar untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Kemudian dipersetujui oleh kedua-dua pihak, sama ada kaum Ansar dan juga Muhajirin di balai Bani Sa'idah itu. Kemudian apa yang berlaku seterusnya? Maka akhirnya setelah dipersetujui untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka mereka membuat bai'ah. Apa maksud bai'ah? Itu janji setia, sumpah setia
Mereka membuat sumpah setia ataupun janji setia dinamakan bai'ah yang dikenali sebagai bai'atus saqifah. Ingat, bai'ah yang berlaku di Bani Sa'idah itu namanya adalah bai'atus saqifah. Bai'ah as-saqifah. Dan berbai'ah kali kedua pula di masjid bersama dengan orang ramai yang dinamakan sebagai bai'atul kubra. Dua kali berlaku bai'ah kepada Abu Bakar. Sebahagian kaum Ansar dan Muhajirin yang berada di Bani Sa'idah melakukan bai'ah kali yang pertama. Dinamakan bai'ah itu sebagai bai'atus saqifah. Kemudian kali kedua pula berlaku bai'ah, iaitu di masjid, melibatkan seluruh masyarakat Madinah pada masa itu yang dinamakan sebagai bai'atul kubra. Maka dengan bai'ah yang berlaku itu, terlantiklah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa ataupun rentetan kronologi yang berlakunya pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.